Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini laporan daripada Malaysia kini yang paling menggemparkan Malaysia. Ianya berkaitan dengan pendakwaan yang akhirnya kita tunggu-tunggu terjadi. Apabila 9 orang disahkan didakwa menceroboh hutan simpan Sikh. Ini semua berkaitan dengan pencerobohan untuk mendapatkan sumber REE, sumber nadir bumi yang terdapat di hutan simpan Sikh. 9 orang yang telah ditahan itu ialah terdiri daripada 4 orang warga negara Malaysia dan seorang warga negara China, serta 4 orang lagi ialah warga negara daripada Indonesia. Warga negara China yang telah ditahan ini menggunakan pas lawatan sosial beliau untuk berada di tempat tersebut. Oleh sebab itu, tertuduh Lee yang dikenakan pertuduhan tambahan kerana telah melanggar peraturan 39B Peraturan Immigration 1963 kerana melanggar pas lawatan sosialnya. Jika kesemua mereka ini sabit kesalahan, maka mereka boleh didenda tidak lebih RM10,000, penjara 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Ikuti terus ulasan selepas ini bagaimana mereka masuk dan seterusnya. Namun akhirnya pada hari ini disahkan 9 telah didakwa menceroboh hutan simpan Sikh. Siapa 9 orang itu? Ikuti terus ulasan selepas ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe dan mendapatkan isu-isu terkini dari channel ini. 9 individu didakwa kerana menceroboh hutan simpan rimba Teloi di Sikh Kedah. Tertuduh ialah To Wei Lon, 45 tahun, Chen Wei Weng, 45 tahun, Zarhabi Sari, 61 tahun, dan Abdul Halim Nawang, 61 tahun, semuanya warga Malaysia, warga negara Malaysia. Seorang warga China iaitu Li Juamin, 49 tahun, turut didakwa bersama 4 warga negara Indonesia, Aswadi 43, Dedi Junaidi 40, Muhammad Zanuri 31 dan Nasron 51 tahun. Esro Awani melaporkan mereka didakwa mengikut Seksyen 47 dalam kurungan 1 Akta Perhutanan Negara 1984 kerana memasuki hutan simpan tanpa permit. Jika sabit kesalahan, mereka boleh didenda tidak lebih RM10,000, penjara 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Tertuduh mengaku tidak bersalah di hadapan Hakim Mahkamah Session Baling, Najwa Cemat. Tertuduh dibebaskan dengan ikat jamin kecuali Dedi Junaidi, Muhammad Zanuri dan Nasron. Lee dikenakan pertuduhan tambahan kerana melanggar peraturan 39 dalam kurungan B Peraturan Immigration 1963 kerana melanggar pas lawatan sosialnya. Dia dituduh mengambil dan melakukan ujian ke atas sampel tanah yang diambil dari hutan. Sementara itu, bernama melaporkan polis menahan 9 lelaki tempatan dan warga asing yang cuba meneroka unsur nadir bumi REE di kawasan kompartmen 35 hutan simpan rimba Teloi, Sikh pada 14 September lepas. Ketua Polis Kedah, Datuk Faisal Saleh berkata kesemua yang berusia antara 30 hingga 60-an itu telah didakwa di bawah Seksyen 47 dalam kurungan 1 Akta Perhutanan Negara 1984 kerana memasuki hutan simpan tanpa permit serta Seksyen 55B, Seksyen 39B, Seksyen 6 dalam kurungan 1C dan Seksyen 15 dalam kurungan 1C Akta Immigration 1959-63 bagi beberapa kesalahan immigration di Mahkamah Baling hari ini. Pada 14 September, polis bersama pasukan dari Jabatan Perhutanan Negeri Kedah telah menjalankan ops bersepadu di sekitar kawasan hutan simpan di Sikh dan telah menahan 3 kenderaan di kawasan kompartmen 35. Turut ditahan 4 lelaki tempatan, 4 lelaki warga Indonesia dan seorang lelaki warga China yang berada di situ. Siasatan awal mendapati mereka sedang mencari lokasi untuk penerokaan REE, katanya pada sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontijen Kedah di Alosta hari ini.
Beliau berkata kesemua lelaki itu gagal mengemukakan sebarang surat kebenaran untuk meneroka sumber REE di kawasan berkenaan selain tidak mempunyai surat kebenaran untuk memasuki hutan simpan rimba Teloi. 5 warga asing ini masuk ke negara menggunakan pas kerja. Bagaimanapun pas kerja berkenaan bukan untuk bekerja di Kedah. Jadi mereka telah menyalahgunakan pas berkenaan. Kita percaya mereka telah masuk kawasan berkenaan sejak 4 bulan lepas untuk mencari REE. Kerja-kerja yang dilakukan masih di peringkat awal dan ia tidak ada kena mengena dengan REE di hutan simpan Bukit Enggang Sik, katanya lagi. Dalam perkembangan lain, Fisul berkata polis menahan seorang lelaki tempatan bersama 8 individu warga Myanmar di Changlun pada Rabu lepas, sekaligus berjaya menumpaskan satu aktiviti penyeludupan migran. Sepasukan polis dari bahagian siasatan jenayah Ibu Pejabat Daerah Polis Daerah Kubang Pasu dan Belai Polis ICQS, Kompleks Imigresen, Kastam, Kuarantin Keselamatan Bukit Kayu Hitam telah menahan sebuah kereta jenis Pro 2 Azia di Taman Hosba Changlun pada 5 petang. Semakan mendapati seorang lelaki tempatan dipercayai tekong berada di dalam kenderaan berkenaan bersama 3 wanita, seorang lelaki dan seorang kanak-kanak lelaki warga Myanmar. Kesemuanya berusia antara 5 hingga 37 tahun yang tidak mempunyai sebarang dokumen perjalanan yang sah. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya. Kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Memang sah kini Razi Jidin dalam masalah yang besar. Ini berkaitan dengan isu kes rasuah membabitkan RM80 juta yang mana 2 orang telah pun ditahan oleh SPRM. Namun demikian, Razi Jidin telah menyatakan penafian beliau dan walau bagaimanapun beliau telah mengakui bahawa 2 orang termasuk bekas setiausaha beliau telah pun ditahan reman oleh SPRM dengan dakwaan bahawa ada kononnya berlaku rasuah RM80 juta. Namun apabila laporan kedua ini dinyatakan terbukti, Razi Jidin juga dalam masalah yang besar dan bakal akan dipanggil oleh SPRM. Dalam laporan di Harapan Daily, menulis SPRM akan panggil Razi Jidin. Walaupun Razi Jidin telah pun menafikan banyak perkara termasuk status isteri beliau yang beliau kata adalah anak kepada ulama dan bukan daripada keluarga diraja. Namun demikian, SPRM menyatakan bahawa mereka akan memanggil Datuk Dr. Razi Jidin bagi membantu siasatan berhubung projek membabitkan percetakan buku Jacob untuk prasekolah bernilai kira-kira RM80 juta ringgit. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, pada masa ini siasatan lanjut mengenai kes membabitkan bekas Menteri Pendidikan itu masih berjalan. Kata beliau, ada kemungkinan besar beliau ataupun Razi Jidin akan dipanggil tetapi bukan sekarang, dipetik daripada berita harian hari ini. Semalam, SPRM mengesahkan penahanan 2 individu termasuk bekas setiausaha politik kepada seorang bekas Menteri Kanan. Kedua-duanya ditahan jam 11 malam kemarin ketika diminta hadir memberi keterangan di Ibu Pejabat SPRM di Putrajaya. Pendaftar Mahkamah Magistrate Putrajaya Nur Adila Halid kemudiannya membenarkan permohonan SPRM untuk menahan reman kedua-dua suspek selama 4 hari bermula hari ini hingga 26 September ini. Susulan itu, Razi Jidin dalam satu kenyataan telah menafikan terbabit dalam sebarang dakwaan berkaitan siasatan rasuah ke atas satu projek rundingan terus percetakan buku Jacob untuk prasekolah berjumlah lebih 80 juta ringgit. Jelas pemimpin bersatu berkenan, beliau tiada sebarang kaitan dengan pencetakan dan buku dan syarikat OTR One and Only itu lagi. Saudara-saudara sekalian, apabila ini telah pun dinyatakan dan disahkan oleh SPRM, memang kita sudah dapat menjangka bahawa SPRM akan turut memanggil Razi Jidin namun bukan sekarang.
Namun persoalannya ialah sejauh mana kebenaran dakwaan ini. Adakah benar Razi Jidin adalah di pihak yang benar-benar betul, ataupun memang ada isu-isu tertentu yang mungkin boleh disiasat oleh SPRM. Kerana ada satu rakaman tular di Facebook dan juga di YouTube, juga di TikTok, menyebut antara lain mereka kata takkan pokok bergoyang kalau tidak angin bertiup. Rakaman video itu banyak mempengaruhi orang. Ramai yang terpengaruh dengan kenyataan dan juga alasan sedahujah beliau yang menyatakan bahawa tidak mungkin sesuatu perkara itu terjadi kalau tidak ada apa-apa angin yang bertiup. Tak tahulah sejauh mana kes itu betul atau tidak. Kita tunggulah keputusan daripada SPRM dan dakwaan nanti. Sekian dulu Malaysia kita punya. Kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Beberapa waktu selepas, 2 orang ditangkap oleh SPRM berkait dengan satu projek bernilai RM80 juta membabitkan kes rasuah yang didakwa dan dalam siasatan. Akhirnya, Razi Jidin tampil memberikan komen dan jawapan kepada isu itu yang memang ditunggu-tunggu oleh rakyat Malaysia. Saudara, sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda untuk pendedahan berkaitan dengan kes rasuah membabitkan RM80 juta ringgit tersebut. Saudara-saudara sekalian, jawapan Razi Jidin terhadap perkara itu sudah tentulah dia menafikannya. Tetapi ada beberapa orang penganalisis politik, aktivis-aktivis politik bebas, mereka kata takkan ada pokok bergoyang kalau tiada angin bertiup, kata mereka. Sejauh mana kebenaran itu, saya pun tidak tahu kerana ianya bergantung kepada siasatan SPRM dan pendakwaan, serta kalau didakwa, benarkah ada itu diputuskan pula oleh hakim dan mahkamah. Bekas setiausaha yang ditahan kes rasuah RM80 juta, Razi Jidin akhirnya tampil menyatakan penafian terlibat. Bekas Menteri Pendidikan Razi Jidin mengakui bahawa bekas setiausaha politiknya ditahan SPRM berhubung dakwaan rasuah melibatkan RM80 juta berkaitan percetakan buku Jekov untuk prasekolah. Semalam, SPRM telah menangkap mantan setiausaha politik saya. Kononnya atas alasan saya terlibat dalam perkara ini dan berdasarkan WhatsApp tular karut yang tular di media sosial, kata Razi Jidin. Saya menegaskan saya tidak pernah meminta atau menerima, sama ada secara terus atau melalui mana-mana orang lain, sebarang rasuah atau suapan daripada sesiapa pun, sama sekali, katanya dalam satu kenyataan. Razi Jidin merujuk hantaran tular di media sosial yang menuduh dia telah meluluskan projek rundingan terus percetakan buku Jekov dengan rasuah melibatkan lebih 80 juta ringgit. Dia menafikan hantaran di media sosial yang menuduh dia dan istrinya ada kaitan dengan projek tersebut maupun dengan syarikat yang didakwa terlibat. Tuduhan terkandung dalam mesej tular tersebut yang mengaitkan saya dan isteri dengan percetakan buku Jekov untuk prasekolah tidak benar sama sekali, kata Razi Jidin. Isteri saya bukan kerabat diraja dan dia tiada apa-apa kaitan maupun kepentingan dalam syarikat yang dinyatakan dalam mesej tular itu, katanya lagi. Jekov, singkatan kepada Jawi Al-Quran Arab Fardu Ain, adalah satu pendekatan pembelajaran agama di sekolah di Malaysia. Terdahulu, Berita Harian melaporkan SPRM menahan bekas setiausaha politik Razi Jidin dan seorang lagi individu semalam kerana disyaki meminta dan menerima rasuah bagi projek percetakan buku bernilai 80 juta ringgit secara rundingan telus. Mereka dipercaya bersubahat dengan bekas Menteri Kanan itu meminta dan menerima rasuah melalui syarikat suspek kedua daripada kontraktor sebagai balasan meluluskan projek percetakan buku secara rundingan terus, kata sumber yang dipetik laporan itu. Timbalan Ketua Pesuruhjaya Operasi Ahmad Kusairi Yahya
memaklumkan kes tersebut disiasat di bawah Section 16 dalam kurungan E kurungan B Akta SPRM 2009. Menurut laporan itu lagi, pendaftar Mahkamah Magistrate Putrajaya Nur Adila bin Halid membenarkan permohonan SPRM untuk menahan reman dua suspek tersebut selama 4 hari bermula hari ini. Dalam pada itu, Razidin mendakwa tindakan SPRM itu atas arahan pihak atasan. Berikutkan kenyataan yang dibuatnya di Parlimen pada 19 September lalu. Dia juga menyifatkan dakwaan yang terkandung dalam mesej WhatsApp itu sebagai karut dan dibuat untuk menjejaskan reputasinya serta menindas bekas pegawainya yang tidak bersalah. Saudara-saudara sekalian, itulah dia komen daripada Razidin sendiri. Adakah benar ianya atas arahan pihak atasan? Itulah yang selalu akan keluar daripada mulut ahli politik apabila didakwa ataupun apabila tular sesuatu perkara berkaitan dengan salah laku. Mereka akan menyalahkan orang lain dan tak tahulah, kita tunggu keputusan daripada mahkamah. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, sila tekan butang subscribe. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, susulan daripada kontroversi tularnya gambar seorang ahli parlimen daripada Parti Bersatu, yaitu Ikmal, yang dikatakan merokok vape, menghisap vape di parlimen. Ini akhirnya keputusan daripada pihak polis selepas laporan polis dibuat oleh pihak Ikmal. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda. Gambar yang tular itu telah dilihat oleh saya dan anda pun pastinya telah melihatnya. Anda boleh anda boleh menggoogle, cari di Google tentang gambar itu, yaitu ahli parlimen bersatu menghisap vape di parlimen, benar atau tidak. Anda boleh melihatnya dan menilai sendiri. Cuba anda lihat dalam Google, cuba tengok gambar itu. Adakah itu menyerupai sedang memegang pen seperti yang didakwa oleh ahli parlimen tersebut? Atau benarkah seperti yang didakwa oleh juru gambar tersebut, yaitu menghisap vape? Hari ini keputusan daripada polis. Polis kata tiada unsur jenayah dalam laporan terhadap juru gambar Perdana Menteri. Tiada unsur jenayah ditemukan dalam laporan yang dibuat terhadap juru gambar Perdana Menteri Anwar Ibrahim oleh seorang pembantu ahli parlimen Tanah Merah, Ikmal Hisham Abdul Aziz, menurut polis Kuala Lumpur. Ketua Polis Kuala Lumpur, Alauddin Abdul Majid, berkata, tiada siasatan dibuat atau dibuka berdasarkan laporan polis yang dikaitkan dengan gambar yang diambil oleh Shadiq Ashraf yang didakwa menunjukkan Ikmal Hisham menghisap vape di parlimen. Saya ulang sekali lagi, polis Kuala Lumpur telah mengatakan bahawa tiada siasatan dibuka berdasarkan laporan polis yang dikaitkan dengan gambar yang diambil oleh Shadiq Ashraf yang didakwa menunjukkan Ikmal Hisham menghisap vape di parlimen. Daripada klasifikasi kami telah memutuskan tiada siasatan kerana tiada unsur jenayah terlibat, kata Alauddin seperti petik Desta hari ini. Menurut Desta, Alauddin pada sidang media di Sentul berkata, polis telah meneliti laporan yang dibuat di Balai Polis Daerah Dang Wangi semalam. Laporan itu dibuat terhadap gambar yang telah diambil oleh Shadiq yang dimuat naik di akaun X, terdahulunya Twitter, dengan keterangan betul-betul koyak terus tarik vape sambil keluar dewan. Foto itu disiarkan pada 21 September, diambil 2 hari sebelum itu apabila ahli Parlimen Perikatan Nasional keluar dari Dewan Rakyat semasa ucapan penggulungan Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengenai perbahasan kajian separa panggal rancangan Malaysia ke-12. Ikmal Hisham semalam mengulangi penjelasannya sebelum ini bahawa objek yang dilihat dalam imej itu adalah pen yang dia angkat seketika ke bibirnya. Ahli Parlimen Perikatan Nasional itu berkata, dia juga akan menjawab permintaan Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul untuk penjelasan berhubung dakwaan kejadian itu pada masa yang sama
menggesa untuk meneliti semula rakaman CCTV di kawasan itu. Keputusan yang terbaik ialah lihat semula rakaman CCTV, itu pertama. Yang kedua, terpulanglah kepada netizen meneliti gambar yang tular tersebut. Anda boleh lihat gambar tersebut, adakah benar pen yang diletakkan di bibir ataupun adakah benar itu adalah vape yang dihisap. Tapi laporan ini memang satu perkara yang harus Anda ketahui. Polis telah mengklasifikasikan bahawa tiada unsur jenayah dalam laporan jurugambar tersebut. Diklasifikasikan tiada siasatan kerana tiada unsur jenayah. Tiada laporan dibuka, itu keputusannya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, berita ini memang menggemparkan seluruh rakyat Malaysia apabila lebih-lebih lagi kes ini berlaku selepas insiden teriak-teriak Radzi Jidin di Parlimen pada 19 September yang lepas. Ini apabila setiausaha ataupun bekas setiausaha politik beliau antara yang ditahan kerana rasuah projek bernilai RM80 juta ringgit. Untuk pengetahuan kita semua, semasa pemerintahan ataupun semasa Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri, yang kita ketahui ialah Radzi Jidin merupakan menteri kepada Kementerian Pelajaran ataupun Pendidikan. Saudara-saudara sekalian, apabila menyebut tentang rasuah projek berjumlah 80 juta ringgit yang kononnya dikaitkan dengan setiausaha politik Radzi Jidin ini satu perkara yang memang menggemparkan dan mengejutkan kita. RM80 juta ringgit itu bukanlah satu nilai yang sangat sedikit ataupun kecil. Ia jumlah yang besar dan boleh membantu ramai orang kalau benda ini tidak berlaku atau kalau benda ini benar-benar berlaku. Bekas setiausaha politik Datuk Muhammad Radzi Jidin, PN Putrajaya yang merupakan seorang bekas Menteri Kanan, adalah antara dua yang ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM kerana disyaki meminta dan menerima rasuah bagi projek bernilai RM80 juta membabitkan sebuah kementerian. Penahanan dibuat 11 malam tadi ketika diminta hadir memberi keterangan di pejabat SPRM Putrajaya. Projek dengan nilai RM80 juta ringgit tersebut melibatkan percetakan buku dan projek diberikan secara rundingan terus. Inilah yang Anwar sering kali katakan, tata kelola yang harus diperbaiki, terutamanya projek-projek yang melibatkan rundingan terus. Rundingan terus ini adalah bukan secara tender. Jadi bermaksud lebih banyak perkara-perkara yang tidak telus boleh berlaku, menggalakkan perkara ketirisan boleh berlaku. Sehingga kan Anwar kata boleh menyebabkan pembaziran sehingga berbilion ringgit. Dan kalau perkara ini dapat diselesaikan, ianya juga dapat menjimatkan sehingga bayangkan boleh mencecah sehingga 2.8 bilion atau 3 bilion. Wang 3 bilion itu kalau dikerjakan ataupun digunakan secara telus dan tata kelola dengan baik, banyak pembangunan yang boleh diterima oleh rakyat di Malaysia. Tetapi kerana tindakan-tindakan ketirisan, maka ianya tidak disalurkan dengan tepat. Suspek pertama berusia dalam lingkungan 20-an yang juga bekas setiausaha politik kepada seorang bekas Menteri Kanan, manakala suspek kedua ialah pemilik syarikat berusia lewat 50-an. Mereka dipercayai bersubahat dengan bekas Menteri Kanan itu meminta dan menerima rasuah melalui syarikat. Suspek kedua daripada kontraktor sebagai balasan meluluskan projek percetakan buku secara rundingan telus, kata sumber itu. Timbalan Ketua Pesuruh Jaya Operasi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Datuk Seri Ahmad Kusairi Yahya mengesahkan kes disiasat di bawah Seksyen 16A dalam kurungan B Akta SPRM 2009. Pendaftar Mahkamah Magistrate Putrajaya,
Nur Adila bin Halid membenarkan permohonan SPRM untuk menahan reman kedua-dua suspek selama 4 hari bermula hari ini hingga 26 September tahun 2023. Media sebelum ini melaporkan seorang ketua penerangan parti meminta SPRM menyiasat kontroversi membabitkan seorang Menteri Kanan kerajaan terdahulu. Ia dikatakan membabitkan isu pemberian kontrak penyelenggaraan sekolah serta percetakan buku Jacob. Menteri itu didakwa memperoleh dana daripada individu berpangkat datuk yang membulut semua projek penyelenggaraan sekolah. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Isu yang hangat di Dewan Parlimen baru-baru ini bukan saja yang terjadi antara Radzi Jidin dan Anwar Ibrahim. Apabila ada penganalisis politik, netizen mengatakan Radzi Jidin koyak di Parlimen apabila beliau kelihatan menjerit-jerit memohon supaya Anwar Ibrahim tarik balik kenyataan. Dan ianya juga telah menjadi lagu di media sosial. Ada yang bijak membuat lagu, ia jadi parodi pula. Apabila ada yang cipta lagu sehingga dia jadi lagu yang sangat sedap pula kedengarannya kan. Tarik balik, duduk, duduk, duduk. Tarik balik, duduk, duduk, duduk. Itu antara bibit lagu di dalam sebuah parodi lagu, musik yang tular di TikTok dan juga di YouTube, di Facebook dan sebagainya. Tapi selain daripada insiden itu, insiden yang juga panas ialah apabila semua ahli pembangkang, ahli parlimen pembangkang bertindak keluar dewan apabila mereka tak puas hati dengan tindakan Speaker Dewan menghalau Radzi Jidin keluar daripada Dewan sehingga semua pun ambil tindakan seiringan dengan Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin keluar daripada Dewan itu. Tapi satu hal yang telah pun lebih panas lagi ialah ada seorang juru foto telah pun mengambil gambar secara tidak sengaja mungkin atau sengaja, saya tak tahulah macam mana. Tapi yang pastinya terambil gambar seorang ahli parlimen yang kelihatan seakan-akan menghisap vape. Hisap vape di parlimen. Tindakan menghisap vape ini telah pun pernah terjadi apabila Hisamuddin Tun Hussein yang telah pun kena denda kerana didapati bersalah menghisap vape di Dewan Parlimen. Kali ini pula seorang ahli parlimen daripada blok pembangkang tergambar, terlihat seakan-akan menghisap vape di parlimen. Dituduh hisap vape di parlimen, akhirnya ahli parlimen bersatu mahu menyaman juru foto Perdana Menteri yang terambil gambar beliau. Anggota Parlimen Tanah Merah Iqmal Hisham Abdul Aziz dilapor mahu membuat laporan polis dan menyaman juru gambar Perdana Menteri kerana memuat naik gambar dan mendakwanya menghisap vape dalam Parlimen. Sinar Harian melaporkan laporan polis akan dibuat oleh pegawai di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Dangwangi, Kuala Lumpur petang ini. Kita akan buat tindakan undang-undang, dia dipetik sebagai berkata kepada media hari ini. Katanya, kenyataan media akan dikeluarkan selepas laporan polis selesai. Biasanya, jika sesuatu kes mahu dibawa ke mahkamah, laporan polis akan dibuat terlebih dahulu, kata beliau. Terdahulu, juru gambar itu, Sadiq Ashraf, memuat naik gambar Iqmal Hisham dan mendakwa dia menghisap vape ketika keluar dewan. Walaupun kelihatan seperti dia melakukan perkara itu, Iqmal Hisham menjelaskan dia sebenarnya memegang pen. Anda boleh lihat dalam gambar yang saya sisipkan dalam video ini, Anda boleh menilai apakah benar Iqmal menghisap vape atau sebenarnya seperti yang dijelaskan beliau sebenarnya memegang pen. Sehingga dalam satu juga laporan di Malaysia kini menulis ada yang tular, iaitu pen di Maidin tidak boleh dihisap.
Itu pun tular juga apabila ianya dikeluarkan dalam laporan Malaysia kini. Dia menegaskan, bukan kaki rokok atau vape, malah tidak tahan apabila berada berdekatan orang yang merokok. Hari ini, akhirnya, Iqmal membuat satu laporan polis tentang hisap vape itu dan mulakan tindakan undang-undang. Ahli Parlimen Tanah Merah, Iqmal Hisham Abdul Aziz akan memulakan tindakan undang-undang terhadap pemilik akaun media sosial X dulu dikenali sebagai Twitter dan Shadiq Ashraf yang mendakwa dia menghisap vape di Dewan Rakyat. Katanya, satu laporan polis telah dibuat oleh pegawai khasnya berhubung perkara itu bagi membolehkan tindakan undang-undang diambil bagi mencari kebenaran. Dia juga meminta Speaker Dewan Rakyat menyemak rakaman kamera litar tertutup CCTV Parlimen bagi mengetahui perkara sebenar sama ada dia memang menghisap vape atau sebaliknya. Atas ketegasan yang sama juga, laporan polis yang telah dilakukan oleh pegawai saya itu akan disusuli dengan tindakan undang-undang oleh saya ke atas Shadiq Ashraf, kata beliau. Tindakan undang-undang tersebut bagi menuntut beliau meminta maaf atas fitnah yang dilakukan sehingga ia telah menjejaskan reputasi saya dan mengakibatkan saya menjadi mangsa serangan dalam media sosial akibat penyiaran gambar tidak bertanggungjawab berkenan. Saya juga menyifatkan penyiaran gambar itu bermotif politik dan telah menjejaskan imej saya dan ahli Parlimen Perikatan Nasional PN secara keseluruhannya. Untuk makluman, saya juga telah menerima surat daripada pejabat setiausaha Dewan Rakyat yang meminta saya memberikan penjelasan kepada yang di-Pertua Dewan Rakyat berhubung gambar tersebut, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Laporan polis dibuat oleh pegawai khasnya Wan Muhammad Faisal Ismail di IPD Dangwangi hari ini. Semalam, Iqmal Hisham menafikan dakwaan dia menghisap vape di Dewan Rakyat selepas gambarnya memegang objek berbentuk silinder pada mulutnya tular di media sosial. Memetik laporan FMT, dia menjelaskan bahawa objek yang dimaksudkan adalah sebatang pen. Iqmal dipetik portal berita itu sebagai menegaskan bahawa dia tidak merokok maupun hisap vape. Semua orang tahu saya bukan kaki merokok. Duduk sebelah orang merokok pun saya tak tahan, apatah lagi merokok. Hisap vape jauh sekali dilaporkan. Sementara itu, Iqmal berkata dia memohon speaker supaya meminta salinan gambar berkenan daripada jurugambar Perdana Menteri untuk mendapatkan maklumat terperinci. Selain itu, saya juga memohon speaker Dewan Rakyat meminta Shadiq Ashraf yang bertanggungjawab merakam foto itu menyerahkan kepada pihak speaker Dewan Rakyat semua gambar saya yang direkam oleh beliau pada ketika itu. Saya yakin dan percaya beliau ada mengambil beberapa gambar saya ketika saya sedang berjalan keluar, namun sengaja memaparkan satu gambar dari sudut untuk memperlihatkan saya seolah-olah sedang menghisap vape. Ia amat berniat jahat dan tidak bertanggungjawab sama sekali, katanya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.